Bismillahirrahmanirrahim. Usaha memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping mereka melakukan tindakan kejam ke atas orang-orang Islam, mereka mengalihkan cara memujuk untuk menghalang dakwah Islamiah. Peranan memujuk ini ditugaskan kepada seorang yang dianggap pintar memujuk, yaitu Al-Walid Utbah bin Rabi'ah, seorang yang pandai bercakap, pandai nasihat orang. Datanglah ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, "Ya bna akhi, innaka min haitsu qad alimta wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim farraqta bihi jama'atahum wa saffahta bihi ahlamahum wa ibta bihi alihatahum wa dinahum wa kaffarta bihi man madha min abaihim fasma' minni أعرض لك bagi ke depan, umuran tanzuru fiha la'allaka taqbalu minha ba'dan." Bahasa Arab ni dia berubah baris tu, berubah makna. Baris itu ada makna. Ada makna. A'ridu dengan u'ridu ada makna, beza makna dia. A'ridu membentangkan, u'ridu menghalang. Baris itu saja je. Berpaling. U'ridu berpaling. Wak tak tahu, tak boleh layan. Tu a'rada, i'rad. Termasuk menghalang, memaling. A'ridu membentangkan. Wahai anak kepada saudaraku, anak kesayanganku, kerana dia tua pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang dihormati di kalangan kami, seperti yang kamu sendiri mengetahuinya. Mu ni wahai anak, seorang yang sangat baik, yang dihormati. Allah hormatmu wahai Muhammad, wahai anak, kata Al-Walid Utbah bin Rabi'ah ke Nabi SAW. Sesungguhnya kamu telah membawa suatu perkara yang besar kepada mereka. Hak membawa ni benda yang besar. Benda yang besar, bukan benda yang barang. Benda yang besar. Mengajak orang masuk Islam ni benda yang besar. Sehingga kamu telah memecah belahkan perpaduan mereka. Dengan sebab ajaran membawa ni orang jadi berbalah. Duduk tengah molek-molek. Molek-molek. Nak sembah berhala tak apa. Tak mau sembah berhala tak apa. Nak buat jahat tak apa. Nak tak mau buat jahat tak apa. Jangan cara. Wak tak tahu. Tak balah lah. Bila membawa ajaranmu, jadi balah. Jadi balah selalu. Bila mengata orang ni tak boleh, orang ni tak boleh. Ada orang nak buat. Jadi balah. Maknanya kena lock lah. Benda tak betul, jangan kata apa. Baru tak balah. Ada hak manusia pasal yang lagu ni. Ada ni. Pasal puak-puak Abu Jahal ni lah. Serupa ni. Tak mau balah. Jangan cara. Dengan sebab mungkin cara benda-benda salah ni, jadi balah. Pandai Muhammad. Membodohkan pandangan mereka. Mungkin bodoh. Pandangan orang tua-tua sembah berhala ni memang bodoh sungguh pun. Memang bodoh sungguh. Membodohkan pandangan mereka. Mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Menghina Tuhan-Tuhan mereka. Menghina patung-patung yang disembah ni. Menghina Tuhan-Tuhan mereka ni. Dan ajaran agama mereka. Ajaran agama mereka.
Dengan ajaran yang kamu bawa itu bermakna mengkafirkan nenek moyang mereka. Mengkata kafir pula. Nama kafir sungguh. Mengkata kafir pula. Orang yang semua berhala ni kafir. Mengkata kafir. Oleh itu dengarlah dahulu pandanganku. Fikirkanlah dahulu. Mudah-mudahan kamu dapat menerima sebahagian daripadanya. Wahai anak, dengar nasihat pocik ni. Bagus pocik ni. Dengar nasihat pocik ni. Kalau tak boleh terima belaka pun, terima sebahagian. Sabda Rasulullah SAW, Qul ya Abul Walid asma', kata Nabi. Katakanlah wahai Abul Walid, saya sedia mendengarnya. Aku sedia mendengar. Saya sedia dengar. Sila sebut. Abu Walid pun berkata, Ya bena akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan, jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana mala. Wa in kunta innama turidu bima bihi syarafan, sawwadnaka alaina hatta la naqta'u amran dunak. Wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina wa in kana alladhi ya'tika ri'iyan tarahu la tastati'u raddahu an nafsik talabna laka atibba wa bazalna fihi amwalana hatta nubri'aka minhu. Wahai anak, kepada saudaraku, anak kesayanganku, kata Al-Walid, jika sekiranya apa yang kamu bawa ini tujuannya kerana mahukan harta benda, nescaya kami bersedia mengumpulkan harta kami untuk diberikan kepadamu. Dan kamu menjadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Kalau anak dakwah aja orang ni kan nak pitih. Pasal apa dakwah ni? Sebab nak pitih. Tak susah-susah. Biar pakcik pungut derma. Pungut derma. Ni orang-orang kaya Mekah ni, ambil derma orang kaya Mekah ni, kupur-kupur. Kerana anak jadi kaya pada orang lain. Berhenti dakwah. Dosa dakwah lah. Dosa dakwah. Dosa dakwah. Kalau kerana nak pitih, kalau awak berdakwah ni, ajak orang masuk Islam kerana nak duit, pakcik sanggup pungut derma. Anak duduk saja je. Pungut derma daripada orang-orang kaya Mekah ni, beri kepada anak seorang, anak jadi orang kaya sekali di Mekah ni. Tak payah kerja apa. Jika kamu berkehendakkan pangkat, kami bersedia melantik kamu menjadi ketua kami, sehingga kami tidak menandingi atau membantah urusanmu. Kalau sekiranya mengajak orang masuk Islam kerana nak jadi ketua, tak apalah. Biar pakcik keping sebulak suara, biar anak jadi ketua di Mekah. Jadi ketua di Mekah. Tak ada orang bertanding, menang tak bertanding. Jadi ketua. Sehingga kami tidak menandingi membantah urusanmu, tak lawan. Apa-apa perintah kami ikut. Tak ada sebab dia. Anak jadi ketua di Mekah ni. Presiden ke apa ikut nama apa-apa pun. Jika kamu mahu menjadi raja, kami bersedia menabalkan kamu menjadi raja. Kalau anak nak jadi raja, tengok ada tempat lain jadi raja, tak apa, biar pakcik ajak pembesar Mekah ni mesyuarat, kita tapak anak jadi raja di Mekah. Istihar Muhammad jadi raja, Raja Muhammad, Tuanku Muhammad, yang terpertua Muhammad, atau Syah Muhammad dalam bahasa Parsi, King Muhammad. Ikutlah Malik Muhammad, Raja Muhammad, beri nama raja. Jika apa yang berlaku kepadamu ini suatu rasukan yang kamu tidak dapat menolaknya dari dirimu, kami bersedia mencari bomoh untukmu, dan kami sanggup menyumbangkan harta kami sehingga kami dapat menyembuhkan daripadanya. Kerana ada mimpi tak boleh. Takut ada mimpi ngaruk-ngaruk jadi ngacar cakap. Kalau ada mimpi hak ni dah lalu ni. Kalau kena sebab anak jadi gini kerana ada mimpi dah tak molek, kami sanggup cari tok bomoh.
Tak apalah habis beranak mana-mana pun. Habis belanja tak apa. Sanggup pungut rumah orang ramai. Cari tok bomo berubah anak jadi baik. Sabda Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW. Adakah telah selesai apa yang kamu hendak perkatakan wahai Abul Walid? Habis dah. Nabi tanya. Kalau nak cakap tu habis dah. Berlalu Nabi jawab ni. Habis dah. Jawab Al-Walid, ya. Ya. Habis dah. Sabda Rasulullah SAW. Maka dengarlah pula dariku kata-kata dariku. Nabi kata, dengar hak saya pula. Dengar saya pula. Kata Al-Walid, silakan, silakan. Nak dengar. Lalu Allah SAW pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainaka hijabun fa'mal innana 'amilun. Nabi baca ayat. Ayat dalam surah Fussilat. Makna dia Hamim. Hamim. Ha dan mim, huruf yang diketahui oleh Arab. Hamim diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya bacaan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bukan bahasa Parsi, bukan bahasa Rum, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris, bahasa Arab. Yang orang Arab tahu. Untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling. Mereka tidak mendengarnya. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan terhadap apa yang kamu seru kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan di antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Sehingga ayat yang disunatkan sujud. Sehingga ayat yang disunatkan sujud. Nabi baca sampai habis, ayatnya panjang, sampai ayat terakhir, dan sampai masa Nabi sujud. Di mana Quran dalam bahasa Arab. Mereka adalah orang Arab yang memahami bahasa Arab. Kita yang tak faham bahasa Arab ni tak berasa apa. Apalagi mereka yang memahami bahasa Arab dengan mendalam. Al-Walid membaca bahasa Arab dengan mendalam. Abul Walid Utbah ni, dia orang Arab. Bila dengar Nabi baca, sehingga sampai ayat sujud, bila rujuk dalam Quran, sampai ayat sujud. Apabila Utbah mendengarnya, ia terdiam, kelu. Bila dengar ayat ni, diam, kelu. Tak cakap. Tangannya ditongkakkan ke belakang. Sandar ke belakang. Dengar ayat ni. Sandar ke belakang. Setelah selesai Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah kamu telah mendengar wahai Abul Walid? Itulah dia untukmu. Nabi baca ayat ni. Ayat yang sangat hebat. Yang sangat hebat maknanya rujuk dalam Quran. Sampai kepada ayat sujud. Sehingga Al-Walid, Abul Walid, Utbah bersandar, Utbah Abul Walid bersandar ke belakang mendengar ayat ini. Ini mukjizat Al-Quranul Karim. Kehebatan Al-Quranul Karim. Utbah Abul Walid pulang ke rumah, menemui kawan-kawannya dengan air muka yang berubah. Lalu mereka berkata, apakah yang telah berlaku wahai Abul Walid? Muka pucat, muka berubah. Apa wahai Abul Walid? Ada apa-apa hal? Abul Walid menjawab, aku telah mendengar sesuatu kata-kata yang belum pernah aku mendengar sepertinya. Ia bukannya syair, bukannya jampi ahli sihir,
bukannya jampi ahli nujum. Wahai kaum Quraisy, patuhilah aku, biarlah dia dengan kerjanya, jangan mengganggu lagi. Bahaya. Jangan ganggu. Biar dia dengan urusan dia. Lock dia lah. Tak usah lawan. Lock dia. Mereka menjawab, demi Allah, kamu telah terkena sihir, wahai Abu Walid. Kamu telah terpengaruh dengan kata-kata yang menarik. Oh, kena sihir dah. Kena sihir dah. Kena sihir. Sihir pula dah. Kena sihir. Bukan sihir. Ini kehebatan Al-Quranul Karim. Kehebatan Al-Quranul Karim. Bukan baca saja, bukan baca untuk nak dengar lagu dia. Baca, memahami maknanya. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini inilah Al-Quran. Kitab Al-Quran ini la raiba fihi, tidak syak, tidak ragu, tidak syak, tidak ragu. Hudan lil muttaqin, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang takutkan Allah Ta'ala, Quran adalah petunjuk. Sama ada yang takut pada Allah Ta'ala atau orang Islam, ataupun orang yang bukan Islam, khususnya golongan ahli kitab. Golongan ahli kitab yang tahu kitab, jadi petunjuk pada mereka. Khususnya golongan cerdik pandai, orang-orang bijak di kalangan yang tidak ahli kitab. Sila buat kajian. Di sinilah banyak kalangan ilmuwan-ilmuwan orang bukan Islam pada hari ini yang membuat kajian daripada terjemahan Al-Quranul Karim. Terjemahan dia saja. Bukan asal dia, terjemahan dia saja. Sama ada dari segi kejadian manusia, kejadian binatang, kejadian pohon kayu, termasuklah dari segi angkasa lepas. Bulan, bintang, matahari yang beredar di atas kepala kita, awan-awan yang berarok di atas kepala kita, guruh dan peti dikaji daripada ayat-ayat Quran. Bila mereka kaji itu semua dengan hati yang ikhlas, masuk Islam. Masuk Islam. Di sinilah mengapa pada hari ini berlakunya agenda supaya orang jangan belajar Quran. Jangan belajar agama. Islam yang telah masuk di negara kita ini, masuk walaupun dalam bahasa Melayu, di mana pendakwah-pendakwah telah mengubahkan bahasa Sanskrit, bahasa Melayu kepada huruf Arab, huruf Jawi. Tujuannya supaya mudah baca Quran dengan tulisan Jawi. Bila belajar bahasa Melayu, bahasa Jawi, mudah nak baca Quran pula. Mari orang putih atur strategi. Setelah mereka lawan dengan senjata, orang Islam tak tunduk dengan senjata. Mereka dengan senapang, dengan meriang, dengan bedil, dengan apa saja. Orang Islam dengan kerih, dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak, dengan panah, walaupun tak rok, tak tunduk pada mereka. Tak menyerah kalah. Sampai ratus-ratus tahun. Di Algeria ratus-ratus tahun tak tunduk. Termasuk di kawasan kita ni, ratus-ratus tahun lawan. Lawan. Tak tunduk pada penjajah ini. Akhirnya nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Mereka hantar orang-orang mereka. Atau ejen-ejen mereka. Masuk dalam masyarakat Melayu, masyarakat Arab. Hidup dalam masyarakat Arab, hidup sama. Sehingga boleh bercakap Melayu, boleh cakap Arab. Cakap Melayu, cakap Arab pun boleh. Mengaji tulisan Jawi. Antara Senok Ohronji yang ngaji pondok di Indonesia. Lawrence ni boleh cakap Arab. Duduk negara Arab. Bergaul dengan Arab, Lawrence. Senok Ohronji ni bergaul dengan orang Indonesia. Pergi ke Mekah. Masuk Islam, nama Abdul Ghaffar. Buat kerja haji, tipu.
Pasal apa anjing tak makan? Bukan anjing jaga Mekah, orang jaga Mekah. Ada pun orang kita pasal anjing tak kekah. Nak suruh anjing jaga Mekah, mu lebih teruk pada anjing lagi. Ni kena faham. Orang Islam lah yang kena jaga Mekah itu. Ini dia. Dia membuat kajian, akhirnya kena jauhkan orang Islam daripada Quran. Satu perbincangan yang disebut dalam sejarah, dalam persidangan Parlimen British. British ada parlimen dia. Perdana Menteri dia Lord Gladstone. Gladstone bangun berucap dalam parlimen, memegang Al-Quranul Karim yang dihadiahkan pada dia. Selagi orang Islam berpegang dengan kitab ni, dengan kitab ini, selama itulah kita tidak boleh menundukkan orang Islam. Macam mana cara nak tunduk orang Islam? Rapah. Kalau rapah dia lawan. Baca Al-Quran dia lawan. Macam mana? Caranya ialah didik dia, ajar dia, hasuh dia. Setelah mereka berjaya menundukkan negeri-negeri orang Islam sebahagian daripadanya, mereka memujuk orang Islam. Tak apalah, bab agama biar ambil kemulah. Bab urusan tadbir biar kami yang urus. Urusan agama apa? Urusan agama ni semayang, puasa, pergi Mekah, tengok anak bulan. Bila nak puasa, sekadar itulah. Bila mati bagi harta saka, harta wakaf. Ni dia tak cara. Bab kehidupan yang berkait dengan pemerintahan negara, bab tanah, bab sungai, bab galian, bab apa, dia tadbir. Bab keamanan, kalau ada jenayah hadba itu ini, tak kena pakai undang-undang dia, tak boleh pakai undang-undang Islam. Undang-undang dia. Undang-undang dia. Undang-undang Islam tak boleh. Kalau ada orang Islam kuat-kuat sikit, kepung hukum. Tak boleh. Orang dia kuat tak apa. Ini bina kekuatan dia, lemahkan kekuatan orang Islam. Ini. Di negara Arab rapas sejati orang Arab, orang Yahudi ada senjata. Ini dia. Taktik dia. Kemudian buka jabatan-jabatan. Pejabat tanah, pejabat air, pejabat ni. Buka sekolah dia. Yang dulu sekolah dia, jabatan tinggi, gaji mahal. Lalu buka sekolah-sekolah. Buka sekolah-sekolah. Asalnya buka sekolah Kristian. Sekolah missionary. Sekolah missionary, sekolah-sekolah Kristian. Di Algeria, di Indonesia, di tanah Melayu, di Mesir buka sekolah Kristian. Orang Islam tak pergi ngaji sekolah Kristian. Orang Islam tetap dengan agama dia. Bodoh-bodoh orang Islam tak masuk. Tak masuk Yahudi, tak masuk Kristian, tak masuk agama lain. Bodoh-bodoh orang Islam. Termasuk orang Islam yang tak semayang, yang curi, yang menyambung pun masih sayang ke agama dia. Jahat-jahat lah perangai dia. Tapi tak teramak nak jadi bukan Islam. Ini sifat yang ada pada hati orang Islam. Akhirnya kita buka sekolah bahasa masing-masing. Lalu diubah. Di Turki, huruf Arab bahasa Turki ubah pada huruf Romi, huruf Latin, Atatürk. Yang memerintah Turki ubah. Di Indonesia, di Malaysia dia sama, negeri lain pula ubah bahasanya dengan huruf Latin, bukan huruf Arab lagi. Mereka berjaya mengubahkan huruf di Turki, mereka berjaya sehingga nak baca Quran di Turki pun buat tulisan Romi. Ngaji Quran dengan tulisan Romi. Di Turki. Tempat kita tak sampai langgar lagi. Kita agama yang tulisan Romi. Asalnya tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Buat tulisan Romi. Pada asalnya perjanjian, pangko, perjanjian apa tulisan Jawi. Tak dang sepak. Dia kena balik sebab dia kena merdeka. Kemerdekaan, kena beri kemerdekaan. Orang duk lawang dia. Orang duk lawang kena beri merdeka juga. Merdeka. Orang Arab pun lawang dia, orang Melayu pun lawang dia, kena beri merdeka. Macam mana nak beri kemerdekaan ni? Caranya lagakan orang Islam. Orang Arab dia laga orang Arab. Laga dengan orang Turki. Laga Sunni dengan Syiah. Orang Turki dengan orang Turkuman. Orang Turki dengan orang Kurdis.
Melayu, orang Melayu semangat Melayu saja. Tak ada sini, kaum lain tak ada. Sebab kita tak ada kaum lain. Beri kemerdekaan kepada mereka yang semangat kebangsaan. Sebelum tu dia buka sekolah-sekolah Melayu di seluruh negara, buka sekolah Melayu. Buka sekolah Melayu buat Malay College Kuala Kangsar untuk latih guru-guru Melayu. Disebar di seluruh negara, guru-guru ini disebar untuk membasmi buta huruf. Bagus. Basmi buta huruf. Bagus. Orang Melayu banyak buta huruf. Bagus. Kadang betul haqqin urida biha batil. Sayyidina Ali kata, kalimah yang benar tapi tujuannya kebatilan. Dia tolong bagus, tolong kehidupan orang kita, orang putih bagus sungguh. Beri batuang. Kalau banjir tolong buat tali air, bagus. Nak pergi Mekah menyediakan kapal haji, bagus. Nak puasa tolong tengok anak bulan, dia nak puasa tolong tengok anak bulan kita, bagus. Baik sungguhlah orang putih tak boleh lawan, baik. Dalam masa yang sama dia pusing. Maka ditukar bahasa Melayu huruf Arab pada tulisan Rami. Lepas tu dia ajar pula sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah balik pada sejarah zaman Hindu. Sejarah mengarut. Cerita dongeng. Cerita dongeng, cerita zaman dulu. Cerita Sirama, cerita macam-macam, cerita zaman dulu. Zaman sebelum kedatangan Islam. Cerita mengarut. Kita pun galik. Reka cerita bukan cerita Abu Nawah. Cerita Abu Nawah dari negeri Arab. Orang Arab tak tahu pun cerita Abu Nawah ni. Orang Melayu dia tahu. Konon Abu Nawah dari negeri Arab. Abu Nawah tipu Sultan Harun al-Rashid. Saya pun baca juga buku ni, sekolah juga itu. Sekolah juga. Memang sedap baca ceritanya. Abu Nawah, seorang yang bijak, yang cerdik. Harun al-Rashid tanya Abu Nawah, kat mana pusat dunia, kat mana? Orang dia nak tunjuk. Abu Nawah ambil tukar tunjuk sini. Mu nak tahu ukur dia tu, ukur. Ukur sebab dia nak ukur dunia. Lesung batu pecah. Macam mana nak jahit, orang duk mikir mana ambil batu kecil. Beri tu lebih tali wak benang, ambil batu tu wak benang nak jahit batu ni. Mana boleh nak buat batu benang dengan batu. Ini Harun al-Rashid ditipu oleh Abu Nawah. Ini memang buku sekolah itulah. Kita baca ni cerita Jawi pula tu. Jusah Jawi. Ni. Hak cerita Islam, cerita tu saja. Akhirnya berjaya menenggelamkan. Lepas tu orang putih balik. Orang putih balik tahun 57 masih lagi huruf Jawi. Sampai tahun 60-an melahirkan sekolah-sekolah baru yang dengan tulisan Rami kita menyambung agenda penjajah. Kemerdekaan mengikut yang diatur oleh penjajah. Menenggelamkan tulisan Jawi, kemudian menenggelamkan bahasa. Menenggelamkan bahasa. Istilah-istilah bahasa Melayu buang, tukar istilah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Padahal bahasa Arab, orang Arab pun sama. Orang Arab pun kedengar juga. Bukan Melayu je. Dalam bahasa Arab, al-barnamij, agenda. Al-agenda, ubah lelang. Al-agenda. Al-pasport. Al-pasport. Ubah lelang jadi bahasa Inggeris jadi bahasa Arab. Ini orang Arab. Bukan je Melayu orang Arab pun juga. Habis menyelarukan orang Islam untuk meninggalkan bahasa Al-Quranul Karim. Ini adalah serangan pemikiran. Al-ghazwul fikri. Serangan pemikiran ke atas umat Islam untuk menjauhkan mereka daripada Al-Quranul Karim. Sehingga bukan saja orang Melayu, orang Indonesia, termasuklah orang Turki, orang Arab pun tinggal Quran. Orang Arab pun tinggal Quran. Orang Arab meninggalkan bahasa Al-Quranul Karim. Contohnya apa khabar dalam bahasa Melayu, apa khabar. Apa tu bahasa Melayu, khabar bahasa Arab. Bercampur bahasa Melayu dengan Arab. Apa khabar? Apa hal? Apa bahasa Melayu, hal bahasa Arab. Orang Arab ada kaifa haluka.
Apa khabar dalam masalah kaifa haluka? Apa hakmu? Akhirnya kaifa halak. Jadi bayi datang, tak ada nahmu dah. Orang Arab. Kaifa halak? Oh, fasih. Kaifa halak? Akhirnya orang Mesir, izzayak. Izzayak. Ini bukan bahasa Arab. Orang Mesir, apa khabar? Izzayak. Orang Mesir bilang, ishlaunak. Ishlaunak. Bahasa Arab pun diubah menjadi bahasa pasar. Ini al-ghazwul fikri yang menguasai dunia Islam. Bukan saja orang Melayu, orang Arab habis jadi celaru belaka. Dengan sebab itu Arab dia perang sama sendiri hari ini. Arab duduk perang sama sendiri. Pasal apa? Dia tak tinggal Quran dah. Dia Arab je. Tapi tak ikut Quran dah. Jangan ikut dia. Orang kita asal Arab bahasa Nabi selalu. Asal Arab ni, ruti Arab, baju Arab, habis Arab dah kena, ruti Arab juga. Konon Arab ni, Arab bahasa, betul dia bangsa Nabi, tapi bangsa yang sudah tak ikut Nabi. Hari ini, saya ikut Nabi. Dan Nabi sebut dalam hadis, dalam satu hadis, Nabi tidur di rumah isteri dia, Zainab binti Jahsh. Tidur tengah hari. Nabi mimpi adalah wahyu Nabi. Macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, dia mimpi sembelih anak. Dia buat. Dan Allah Ta'ala batalkan. Nak uji Ibrahim. Mimpi Nabi Ibrahim. Nabi kita mimpi di rumah Zainab. Pikah bangun. Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Nabi kata, habis orang Arab. Hancur lebur orang Arab. Hancur lebur orang Arab. Nabi kata hancur dah, habis dah orang Arab. Bencana yang akan hampir menimpa mereka. Isteri kata, ya Rasulullah, alihnukna wa fina salihun. Kita akan baca hadis ni dalam bab Asratus Sa'ah. Kita akan baca. Adakah kita binasa sedangkan kalangan kita ada orang-orang yang saleh akan binasa? Nabi kata, na'am. Idza kasra al-khubuthu, ya, bila banyak berlakunya maksiat. Orang Arab tenggelam dalam maksiat pasal apa? Pitih banyak, duit banyak, hasil minyak banyak, boleh hasil minyak banyak. Lawrence dan pengikut dia orang putih yang telah berjaya menipu orang Arab biar berperang dengan Turki. Orang Arab berperang dengan Turki tahun 1916. Sekarang 2016, genap 100 tahun. Jaga ni genap 100 tahun. Benda Tuhan nak buat tak tahu sekarang. Tanah ubi kayu banyak. Tanah ubi kayu bersedia banyak, siap makanan. Apa nak berlaku dalam dunia kita tak tahu hari ni. Saya kata sungguh ni. Dunia tegang sekarang ni. Selepas 100 tahun. 1916, Syarif Hussein, orang kata Raja Mekah. Syarif Hussein ni ialah keturunan Nabi tapi tak ikut Nabi. Menjadi Raja Hijaz. Hijaz dulu negara Arab ni, Hijaz, Najd, Iraq, Syam, itu negara Arab dulu. Belum orang putih pecah. Macam pecah luk lah bagi. Selepas jatuh dia bagi. Belum tu Hijaz, Najd. Hijaz dikuasai oleh Syarif Hussein di bawah Turki. Najd dikuasai oleh Ibn Saud yang telah berjaya mengalahkan Ibn Rashid. Asal Ibn Rashid yang menjadi raja di Najd, punya Ibn Saud yang membawa gerakan Wahabi guling Ibn Rashid, guling jatuhkan kerajaan ini, punya Hijaz. Masa itu perang dunia yang pertama, orang Turki berperang dengan British, berperang dengan Perancis, berperang dengan Rusia. Dalam perang dunia yang pertama, di mana Turki dengan Jerman, untuk belanja perang, maka Turki menaikkan cukai. Orang pun marah, cukai mahal kerana peperangan. Dan pegawai Turki zalim. Kemudian kebangsaan Turki kuat pula, paksa orang Turki belajar, orang Arab belajar bahasa Turki pula. Orang Turki pun mengarut juga. Lalu orang Arab pun marah, Akhirnya orang Arab bincang sama-sama dia dengan nasihat daripada orang putih, macam mana kalau kita tukar khalifah?
Tukar khalifah, biar orang Arab jadi khalifah pula. Orang Turki nampaknya tak layak dia khalifah, biar orang Arab jadi khalifah pula. Orang Arab molek biar orang Arab jadi khalifah. Orang putih kata biar kami tolong. Kami tak apa, kami setia bersenjata. Maka Syarif Hussein, Raja Hizab, mengisytiharkan perang terhadap Osmaniyah pada tahun 1916. Menembak tembakan yang pertama isytihar perang terhadap Osmaniyah di Makkahul Mukarramah 1916. Isytihar perang terhadap Turki, berlakunya revolusi agung negara Arab. Orang Arab bangkit menentang Turki. Dalam perang dunia yang pertama, Turki kalah. Orang Arab menang. Sekali dengan British, sekali dengan Perancis. British dan Perancis yang menang dalam perang ini naik di Aqabah, tentera dia. Naik di Palestin. Naik di Iraq. Naik di Iraq, tentera Perancis. Tentera British, General Lord Allenby, penglima British. Satu riwayat kata Lord Allenby ini pergi melawat kubur Salahuddin Al-Ayyubi dengan begah mengatakan, wahai Salahuddin Ayyubi, kami datang perang salib belum selesai. Ini kena erti. Tak ada dalam buku sekolah ni. Buku sekolah tak ada ni. Kena baca buku lain banyak. Kita ni. Maka Syarif Hussein pun minta lah, bila lagi nak latih saya jadi khalifah. Ibn Su'ud menggerakkan tentera dia untuk menakluk Hijaz, menakluk Mekah. Syarif Hussein minta bantuan pada orang putih kata kami tak boleh cara. Akhirnya Syarif Hussein kata, kalau tak boleh cara, saya tak mau nak tarik diri daripada calon khalifah. Sedang molek, orang putih kata. Sedang molek. Lalu orang putih kata, tak apalah, anakmu kami latih jadi raja. Faisal jadi raja Syria. Abdullah jadi raja Iraq. Saudi buat negara baru Saudi. Lepas tu negeri lain. Lepas tu Perancis dalam perjanjian Sykes-Picot ni ialah dia membahagikan negeri-negeri. Selepas kejatuhan Osmaniyah, Syam, iaitulah Syria dan Lebanon, sebagaimana Algeria lain, ini Perancis, hak Perancis. Bahrain, Emirates ni hak British. Yaman Selatan, Mesir ini hak British. Tanah Melayu hak British juga. Hak ni bagi dah dengan Belanda. Indonesia hak Belanda, bagi dah. Perancis tak boleh terima. Raja Abdullah jadi raja, Faisal jadi raja Syria. Macam mana? Perancis tak boleh. Kata orang putih, tak apalah, kita buat negeri baru. Buat Jordan. Belah sikit buat Jordan. Ambil Abdullah jadi raja Jordan. Syria dengan Lebanon beri ke Perancis lah. Faisal dihantar ke Iraq jadi raja Iraq. Syam jadi raja. Boleh hasil minyak. Orang Arab tak apalah, kami beri pitih. Kami beri cara lah biar kami cari gali minyak boleh pitihnya. Nak kereta kami beri kereta, nak senapang beri senapang, nak senjata beri senjata, nak kereta kebal beri kereta kebal, beri. Ambil. Tak apa, tak ada salah. Maka diberilah kereta kebal second hand, senapang second hand kepada orang Arab. Lepas tu orang Yahudi pula banyak Yahudi senjata baru. Tahun 48 berlaku perang antara Arab dengan Yahudi. Orang Yahudi senjata dia jarak boleh tembak 100 km. Orang Arab jarak 50 km aja senjata. Arab kita boleh pistol suka ada dah. Orang putih beli pistol suka dah. Pistol kita tak sapar. Hak Yahudi sapar 100 km. Kita tembak. Boleh pistol. Dia kacet dia orang putih. Ni ada banyak boleh pistol ni nak perang ni. Boleh pistol dia napang. Sangat nak berjihad. Berjihad lah. Boleh pistol, boleh senapang, dia beri senapang, beri senjata automatik. Dia roket 2000 km tembak. Kita boleh senapang 600 km. Oh, suka anda dah. Boleh lawan, boleh perang dah ni. Ni jaga ni. Ini menipu semua ni. Menipu. Sekarang Arab duduk kena tipu. Arab sedang ditipu. Jadi ceritanya ialah tinggal Quran. Tinggal Quran. Bila tinggal Quran, habis jadi anyung. Orang Arab pun tinggal Quran, akan berlaku peperangan. Nabi kata,
peperangan itu kemunculannya Allah Ta'ala memunculkan emas di antara Furat dan Dijlah. Di akhir zaman akan muncul emas, Furat dan Dijlah. Emas ni sama ada minyak ataupun emas sungguh. Perlu apa? Bahaya, semua bahaya berlaku. Nabi kata, kamu jangan pergilah berebut emas tu. Jangan berdua orang nak berebut-berebutlah. Nabi kata, ini memusnahkan orang Arab di akhir zaman. Ini dia. Jadi, kita baca cerita ni balik. Bagaimana Al-Walid ni, dia baca Quran, dia tahu. Maknanya kalau balik ke Quran ni, tahulah kita. Dari apa yang berlaku di sebalik kegagalan perundingan itu, menunjukkan tidak benar tuduhan. Wallahu alam.